Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami. Seperti biasa, segmen bersama ahli parlimen kami keudarakan setiap malam, dan hari ini kita bawakan seorang lagi ahli parlimen untuk kita ialah memperkatakan apa yang dibawa ke parlimen untuk mesyuarat ketiga ini. Saya bersama dengan Datuk Haji Abdul Rahman Haji Muhammad, ahli parlimen Lipis. Datuk, terima kasih sudah bersama kami. Ya, Datuk Abdul Rahman, penggal pertama katanya sebagai ahli parlimen Lipis. Jadi sebagai ahli parlimen yang baru di Dewan Rakyat ini, mungkin banyak juga suara-suara yang dimahukan oleh rakyat di kawasan Datuk untuk dibawa ke parlimen. Datuk, mungkin secara awalnya. Okey, terima kasih. Pertamanya terima kasih kepada pihak PM yang sudi pada pagi ini untuk bersama dengan saya, dan kesempatan ini kita akan untuk menyampaikan beberapa perkara yang khususnya berkaitan dengan di kawasan kita lah. Saya sebenarnya sebelum ini adalah merupakan adun dua penggal, dan kali ini diberi kepercayaan oleh Yang Amat Berhormat Menteri bertanding di peringkat parlimen, dan saya merakamkan ucapan terima kasih lah atas kesempatan yang diberikan. Dan apa yang perlu kita nyatakan di sini, kita pada kali ini saya lebih menumpukan kepada di kawasan saya sendiri, dan kita maklumlah kita penggal pertama, dan tapi kita tidak tinggalkan untuk Negeri Pahang itu sendiri, khususnya Pahang Barat. Kemungkinan kalau kita tengok arus pembangunan di seluruh Negeri Pahang agak baik, khususnya di ibu negeri sendiri, Kuantan, Temerloh, Jerantut, dan beberapa daerah yang sedang membangun, dan seperti Kemahiran yang sibuk dengan pelancongannya. Jadi kita dalam kawasan saya akui yang Kuala Lipis ini ataupun daerah Lipis ini sendiri masih banyak yang perlu kita utarakan untuk kebaikan, untuk membantu masyarakat di Lipis, khususnya juga tak tinggalan Pahang Barat. Kita sekarang mempunyai rangkaian jalan yang telah sedang dibina di bawah ECER, JKR ataupun Central Spine Road, CSR, daripada Merapuh sehinggalah ke Lipis dalam pembinaan, dan dijangka siap awal pertengahan bulan 2014. Dan ini merupakan satu mungkin yang boleh mengorak langkah kepada arus pembangunan di dalam kawasan Lipis itu sendiri, kerana jalan adalah merupakan faktor penyumbang utama kepada pembangunan sesuatu kawasan. Dan apa harapan saya bahawa ini dalam parlimen ini sendiri, jawapan daripada Menteri telah diluluskan jalan daripada Sungai Lembing sehingga Jerantut. Saya merasakan agak malang sedikit kenapa tidak disambungkan terus ke Lipis. Dan di dalam ucapan saya, di dalam soalan tambahan saya, 2 kali saya kesempatan bercakap, jawapan Menteri ada memberitahu akan membuat kajian dan akan masukkan dalam rancangan semula. Kerana dia boleh menyumbangkan pembangunan, arus pembangunan yang dibawa daripada kawasan daerah lain kepada kita untuk sesuatu perhubungan. Dan semalam sendiri saya ada menyebut tentang bagaimana kelulusan yang telah dibuat, kalau tak silap saya dalam rancangan Malaysia 9 ataupun 10 telah juga diluluskan jalan daripada Jerantut sehinggalah ke Bentor. Ini semua merupakan hubungan antara daerah-daerah yang boleh menghubungkan, yang menyebabkan sosioekonomi itu sendiri boleh bertambah maju, kerana kita boleh sampai dengan cepat. Umpamanya hari ini kalau di Lipis sendiri kita mempunyai hasil mineral yang cukup baik, tetapi jalan raya kurang baik. Jadi proses ini akan melambatkan. Jadi cadangan saya supaya perhubungan-perhubungan seperti ini untuk membangunkan Pahang Barat, Jerantut, Lipis, Raub dan Bentor, termasuklah Kemahiran, kita mengharapkan supaya rangkaian-rangkaian jalan ini mestilah disambung, dan proses ini akan mendapat membantu dari segi perkembangan ekonomi sendiri. Saya cadangkan supaya jalan tersebut disambung daripada Jerantut ke Lipis, dan juga satu jalan lagi daripada Jerantut ke Bentor, yang mana dua hubungan yang kita kawasan yang agak luas, jadi perlu rangkaian jalan yang panjang. Dan satu lagi jalan utama yang boleh menyumbang pada pembangunan ekonomi adalah jalan Raub sehinggalah ke Tanjung Malin, yang boleh menghubungkan Perak. Kita ada jalan daripada Sungai Koyan ke Kemahiran dan turun ke Tapak ataupun turun ke Sempang Pulan. Tetapi jalan ini mungkin agak sibuk juga kalau kita menghadapi di Kemahiran. Kemahiran merupakan sebuah daerah yang kita tahu daerah pelancongan. Sudah pastilah setiap masa hujung minggu kepadatan kenderaan yang menyebabkan hubungan itu agak lewat. 2 tahun membesar di Lipis, minum, orang Lipis kata minum air jelat, sudah pastilah beliau tidak akan lupa
kepada pembangunan daerah Lipis itu sendiri. Okay, itu dia hasrat rakyat disuarakan oleh Datuk di Parlimen. InsyaAllah kita sama-sama doakan agar dia dapat direalisasikan. Datuk, kita sentuh mengenai soalan Datuk. Datuk, soalan kelima pada hari ini bertanyakan mengenai mekanisme kementerian dalam mengatasi kelewatan penempatan graduan ijazah sarjana muda pendidikan. Ini lebih kepada guru lah, Datuk. Ya, saya nampak dalam hari ini soalan saya dalam soalan 5 tadi, soalan 5 sebentar tadi, saya nampak jawapan itu ada agak berbeza sedikit. Jawapan dia berbeza kerana apabila dibacakan soalan baca soalan saya yang asal, nampak jawapan itu agak sama sedikit. Tetapi apabila saya membuat soalan tambahan, nampak menteri menjawab ada nampak lebih meyakinkan sikit, lebih meyakinkan, memandangkan hari ini kalau jumlahnya graduan ijazah sarjana muda ada lebih kurang 4,000 lebih, dan graduan daripada IPG lebih kurang 3,000 lebih, bermakna lebih kurang dalam 8,000. Pengharapan 8,000 orang ini sudah pastilah kepada Kementerian Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi harapan kita supaya mereka-mereka ini yang saya katakan tadi dari UPSI, daripada maktab ini sendiri, kita percepatkan untuk ditempatkan di dalam sekolah-sekolah yang kosongan ini. Kadang-kadang kita tahu ada pula sekarang ni Kementerian mewujudkan program latihan perguruan seperti kursus perguruan lepasan ijazah APLI, diploma perguruan lepasan ijazah DPLI, guru sandaran tidak terlatih GSTT, dan kursus dalam cuti KDC. Sepatutnya yang ini perlulah dikemudiankan sikit. Bukan kita tak sayangkan dia, kita sayangkan dia. Tetapi yang khusus ni, yang saya katakan tadi, daripada UPSI dan daripada maktab itu sendiri, memang 4 tahun ni duduk dalam tu untuk harapan keluar ni nak memajukan anak bangsa negara kita sendiri. Jadi sekarang ni mereka ni masih tidak berkurang lagi. Kemungkinan ada yang lebih setahun, tapi saya tak pasti. Mungkin saya akan search lagi yang jumlah setahun, jumlah 7 bulan dan sebagainya. Ini tak ada masalah. Sebabnya mereka ni boleh tolong search untuk saya mengikut tahun-tahun tertentu ataupun bulan-bulan tertentu. Jadi kita yang khusus, saya kata tadi lepas ijazah ni, kadang-kadang mereka mempunyai ijazah ini arkitek, jurutera, dan mereka pula dalam masa yang sama bertukar minat kepada, ataupun mungkin tak dapat kerja, berminat tukar kepada bidang perguruan. Jadi ini yang menimbulkan lambakan yang menjadi lebih ramai. Dan harapan yang saya katakan tadi, 16,000 ibu bapa, 8,000 bakal guru, campur pula dengan dia dua, campur sekali jadi 3 orang, 24,000. Mengharapkan supaya perkara-perkara ini dapat pihak kementerian menyelesaikan dengan berhemah dan begitu baik sekali. Harapan saya supaya selesaikanlah secara yang cukup baik untuk memastikan mereka ini dapat menikmati peluang yang mereka telah bertahun-tahun duduk terkurung di dalam kursi dan maktab perguruan itu sendiri. Okey, itu dia kebimbangan yang dilahirkan. Yalah, jadi YB ni kan bila balik kawasan itu yang akan dirujuk oleh ahli bahagian. Terima kasih Datuk. Yalah, dalam keterbatasan waktu, saya kira dua perkara utama yang dapat dikongsi Datuk, terutama di bahagian Lipis sendiri dan juga mengenai guru-guru yang baru saja menamatkan yang menjadi graduan bagi ijazah sarjana muda pendidikan. Datuk, terima kasih.